Bayu. Dan sebelum bersama Fazrul Hisham Effendi, jadi antara laporan yang diberi tumpuan dari Sarawak, program vaksin COVID-19 fasa pertama di Bumi Kenyalang bermula 27 Februari ini. Jadi silakan kita langsung bersama Fazrul. Silakan. Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Program suntikan vaksin yang bermula penghujung bulan ini diharap dapat diterima baik oleh masyarakat. Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan Dr. Anwar Rapai berkata, pelaksanaan program itu adalah untuk melindungi kesihatan sekaligus membasmi COVID-19. Jelasnya meskipun ada sesetengah pihak masih ragu dengan vaksin itu, namun ia adalah satu langkah yang perlu diambil bagi memastikan lekuk COVID-19 dapat dikurangkan dan dibasmi sepenuhnya. Beliau ditemui media selepas melakukan tinjauan sekatan jalan raya SGR di Jambatan Durin. Menurutnya, golongan pertama yang bakal mendapat suntikan vaksin itu ialah pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu para doktor, jururawat dan pihak Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bertugas sebagai petugas barisan hadapan. Nama-nama individu telah dikumpul bagi suntikan vaksin fasa pertama yang melibatkan petugas barisan hadapan. Kita telah mengumpul nama-nama yang terlibat di dalam yang akan diberi dalam fasa pertama ini, dan fasa yang keduanya dalam fasa pertama tapi kita panggil 1B dan 1C, dia akan terus yang melibatkan para warga pendidik. Selepas habisnya kita memberi kepada frontliner, baru kita pergi kepada warga pendidik. Selepas itu barulah kepada masyarakat. Dijangka seramai 2.2 juta rakyat Sarawak akan menerima suntikan vaksin yang akan dilaksanakan sepanjang tahun ini. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Dr. Chin Zin Hing memaklumkan bahawa program vaksin COVID-19 fasa pertama yang melibatkan petugas barisan hadapan di Sarawak akan bermula 27 Februari ini. Program tersebut melibatkan lebih 47,000 petugas barisan hadapan seluruh negeri. Jelasnya adalah amat penting untuk penerima vaksin untuk mematuhi temu janji penyuntikan vaksin kerana ia akan diberikan sebanyak 2 dos dan dos kedua akan diberikan selepas hari ke-21 bagi melengkapkan vaksin agar lebih berkesan. Dalam sidang media di Kuching, Dr. Chin berkata fasa kedua program vaksin itu akan dilakukan pada penghujung Mac tahun ini, merangkumi individu 18 tahun ke atas yang berisiko tinggi termasuk warga emas 60 tahun ke atas dan berpenyakit. Dalam pada itu, beliau memaklumkan bahawa Jabatan Kesihatan telah mengenal pasti 55 fasiliti kesihatan dan sebuah stadium untuk dijadikan pusat vaksinasi COVID-19 di seluruh negeri. Di bahagian Seri Aman, seramai 4,421 petugas barisan hadapan dijangka menerima suntikan vaksin COVID-19 fasa pertama hujung bulan ini. Daripada jumlah itu, 892 orang adalah petugas Kementerian Kesihatan dan 3,529 petugas barisan hadapan dari lain-lain jabatan serta agensi seperti anggota polis, tentera dan imigresen. Pegawai Daerah Seri Aman Muhammad Ashriwi berkata pemberian vaksin tersebut akan dilaksanakan penghujung bulan ini hingga Mei 2021 di klinik-klinik kesihatan. Bagi fasa kedua, ia akan dilakukan pada April sehingga Ogos 2021. Mereka terdiri daripada golongan berisiko tinggi seperti warga emas, golongan rentan dan orang kurang upaya. Seramai 14,401 golongan berisiko telah dikenal pasti dan mereka adalah yang berdaftar dengan Klinik Kesihatan Seri Aman dan Hospital Seri Aman. Pesakit ini nanti akan menerima vaksin pada fasa kedua. Jadi maklumat, rekod dia orang sudah ada. Dia orang akan mendapat vaksin semasa mereka menerima rawatan di klinik ataupun hospital. Bagi fasa ketiga, Pejabat Daerah Seri Aman kini telah membuka pendaftaran penerimaan vaksin kepada orang ramai yang berusia 18 tahun ke atas. Borang pendaftaran boleh diperolehi daripada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK bagi kawasan masing-masing. Pengembalian borang juga perlu melalui KMKK bagi mengelak sebarang pertindihan nama atau permohonan. Pendaftaran dibuka sehingga 26 Februari ini.
Orang ramai boleh berhubung dengan pejabat daerah Seri Aman untuk sebarang pertanyaan berhubung program vaksinasi tersebut. Orang ramai dinasihat untuk kekal berada di rumah sekiranya tidak mempunyai sebarang keperluan untuk keluar ataupun merentas daerah bagi membendung penularan pandemik COVID-19 di Sarawak. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Aidi Ismail berkata, sejak 1 Februari hingga semalam, polis menerima 47,292 permohonan permit merentas daerah di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, sebanyak 44,916 permohonan telah diluluskan. Bahagian Miri merekodkan jumlah tertinggi dengan 13,747 permohonan rentas daerah. Daripada jumlah itu, sejumlah 12,930 permohonan telah diluluskan. Jumlah yang banyak ini adalah disebabkan oleh kerana Miri mempunyai penduduk yang ramai dan atas keputusan di mana semua essential services juga perlu mendapat permit untuk merentas daerah ataupun zon seperti yang ditetapkan oleh pihak SCMC. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM ketika dihubungi di Kuching. Mengulas kekeliruan segelintir masyarakat mengenai kebenaran rentas daerah berikutan perbezaan dalam penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, Datuk Aidi berkata pihaknya terus berusaha untuk memberi penerangan berkenaan isu tersebut kepada orang ramai. Beliau juga menasihati orang ramai yang permohonan permit merentas daerah telah diluluskan agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan dalam membantu usaha memutuskan rantaian COVID-19 di negeri ini. Rumah-rumah ibadat di zon kuning dan hijau di Sarawak adalah dibenarkan dibuka sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula semalam sehingga 1 Mac depan. Berdasarkan prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan oleh Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR, pembukaan bagaimanapun dibenarkan untuk tujuan sembahyang sahaja. Jumlah penganut yang menghadiri sembahyang juga tidak melebihi 100 orang pada satu-satu masa tertakluk kepada saiz ruang rumah ibadat. Aktiviti lain seperti upacara kebudayaan, perkebumian, perkahwinan, mesyuarat, seminar, kursus dan lain-lain tidak dibenarkan. Bagi zon merah pula, pembukaan rumah ibadat tidak dibenarkan untuk orang ramai namun dibenarkan untuk kru live streaming dengan tidak melebihi 12 orang atau ahli jawatankuasa rumah ibadat berkenaan. UNIFOR turut mengingatkan jawatankuasa pengurusan rumah ibadat untuk memastikan SOP seperti penggunaan aplikasi MySejahtera, penjarakan fizikal dan pergerakan keluar masuk di rumah ibadat adalah secara teratur. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fazril. Pelan imunisasi COVID-19 diyakini rakyat dan trend pembelian kediaman meningkat. Jadi itu antara fokus